Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua lagi dengan saya. Kali ini saya akan bawakan tajuk fungsi trigonometri, soalan yang keluar dalam kertas 2. Okey, soalannya ialah buktikan bahawa 2 sin X bahagi dengan 2 cos X tolak secant X adalah bersamaan dengan tangent 2X. Jadi ini soalan pembuktian. Kita boleh pilih sama ada kita nak kembangkan yang sebelah kiri agar sama dengan sebelah kanan, atau kita kembangkan sebelah kanan samakan dia dengan di sebelah kiri. Jadi di sini saya memilih untuk lakukan operasi yang di sebelah kiri agar jawapan akhirnya sama seperti sebelah kanan. Okey, jadi saya bermula dengan sebelah kiri. Jadi apa yang pertama sekali yang saya boleh gantikan di sini ialah secant X. Okey, jadi di sini saya kekalkan 2 sin X bahagi dengan 2 cos X tolak secant X adalah bersamaan dengan 1 per cos X. Okey. Kemudian, okey, yang di atas ni tak perlu buat apa-apa. 2 sin X bahagi dengan, okey, yang di bahagian bawah ini saya nak buatkan darab silang. Yang ni 2 cos X ni tak ada apa-apa, bermaksud dia per 1. Okey, kita darabkan silang. Ini darab dengan ni, yang satu darab sana, lepas tu sini darab kiri dan kanan. Okey, jadi saya akan dapat jawapannya ialah 2 cos X darab dengan cos X ialah 2 cos kuasa 2X tolak. Okey, ini darabkan dengan sini. 1. Okey, kemudian bawah dia cos X darab 1 dapat cos X. Okey, sekarang yang di bahagian bawah ini bahagi. Okey, saya nak jadikan dia darab. Okey, jadi 2 sin X. Okey, kalau bahagi kita tulis begini, kalau darab dari operasi bahagi ini saya nak tukarkan jadi darab, bermaksud kedudukannya pun terbaliklah. Jadi cos X berada di atas, yang 2 cos kuasa 2X tolak 1 berada di bawah. Okey, seterusnya saya darabkan 2 sin X cos X. Okey, yang di bawahnya kekal 2 cos kuasa 2X tolak 1. Okey, kemudian jawapan akhirnya di sini ialah 2 sin X cos X boleh ditulis sebagai sin 2X, sin 2X bahagi dengan cos 2 cos kuasa 2X tolak 1 ialah bersamaan dengan cos 2X. Ini boleh tengok daripada senarai rumus. Okey, dan ini pula sin 2X bagi cos 2X adalah sama dengan jawapan akhir yang diperlukan, iaitu tangent 2X. Jadi kita dah pun membuktikan bahawa yang di sebelah kiri bila kita lakukan operasinya, penggantiannya, dan akhirnya kita akan dapat jawapannya tangent 2X. Jadi dah pun terbukti untuk soalan yang pertama. Seterusnya saya pergi kepada soalan yang kedua. Soalannya berbunyi, lakarkan graf Y sama dengan negatif tangent 2X bagi X yang lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan pi. Jadi bila kita nak melakarkan graf yang pertama, kita kena tengok graf yang kita nak lukis ni graf apa, graf fungsi apa. Kemudian kita kena tengok had untuk nilai X-nya, nilai sudut dia ya. Okey. Yang pertamanya di sini ialah graf yang kita nak lukis ialah graf tangent. Jadi kita kena tahu basic untuk graf tangent. Jadi kalau graf tangent, grafnya ialah ini graf yang asal. Okey, saya lukis ini graf Y sama dengan tangent X. Jadi graf Y sama dengan tangent X, ini kosong. Okey, jadi grafnya ialah ini naik ke atas. Okey, kemudian ada garis putus-putus. Seterusnya dari bawah naik ke atas. Naik lagi. Okey, lagi sekali garis putus-putus. Kemudian dari bawah ke atas. Okey, ini ialah graf basic untuk Y sama dengan tangent X. Yang mana di sini ialah pi dan di hujung sini ialah 2 pi. Okey, kemudian kalau kita tengok kalau di sini tangent 2X bermaksud kita punya
graf ini, graf tangent ini, kita kena buat satu lagi kitaran. Ini kitaran yang pertama, kita kena buat satu lagi sebab dia tangent 2x. Okey, jadi satu lagi kitaran ini ialah, okey, yang ini. Buat lagi sekali, naik ke atas. Okey, garis putus-putus. Kemudian dari bawah ke atas. Naik lagi sekali. Garis putus-putus lagi. Okey, kemudian dari bawah ke atas. Okey, kalau sini 2 pi, bermaksud sini 3 pi dan hujung sini ialah 4 pi. Okey, kemudian di sini tangent 2x bermaksud kalau sini 2, pada sudut ini kita bahagi 2. Bahagi 2 semua. Jadi yang sini akan dapat pi per 2, yang ini akan dapat, potong ini akan tinggal pi, jadi ini 3 per 2 pi dan yang ini 2 pi. Jadi merujuk kepada julat ini, dia nak dari 0 sampai pi saja. Jadi graf kita dari 0 sehingga pi. Yang di sebelah sini semua tak payah lukis. Okey, kita buat yang graf sampai 0 hingga pi saja merujuk yang dikehendaki oleh soalan. Jadi satu kitaran sajalah sebenarnya yang dikehendaki. Seterusnya ialah kita lihat di sini ada tanda negatif. Bila tanda negatif bermaksud graf yang kita lukis ini menyongsang daripada yang asal. Okey, saya lukiskan semula grafnya. Okey, begini. Okey, sepatutnya naik ke atas, sekarang dia turun ke bawah. Turun ke bawah begitu. Lepas tu ada garis putus-putus juga. Okey, kemudian ini dari bawah, sekarang dari atas. Dari atas turun macam ni. Kemudian ini sambung saja di bawahnya, lengkok dia. Okey, lagi sekali kita jumpa garis putus-putus ni. Jangan bertemu ya, ni dengan ni. Okey, kemudian satu lagi ialah dari bawah ni, sekarang terbaliklah, dari sebab dia negatif, kita lukis dari atas ke bawah, lengkok dia macam tu. Okey, jadi bermaksud di sini ialah 0, ini ialah ikut ini pi per 2 dan di hujung sini ialah pi. Jadi graf yang dia nak kita lukis ialah yang biru ni saja. Okey, yang hujung sini tak perlu. Dan negatif dekat sini ialah terbalik daripada graf yang asal. Jadi di sini kita boleh letaklah sini 1, sini negatif 1. Okey, ini dia graf y sama dengan negatif tangent 2x. Okey, saya dah lukiskan semula graf y sama dengan negatif tangent 2x di sini. Okey, jadi kita lihat soalan yang seterusnya. Menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus untuk mencari bilangan penyelesaian bagi 4 sin x per 2 cos x tolak secant x tambah x per 2 pi, di mana sama dengan 0, di mana x-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan pi. Okey, jadi di sini kita nak mencari bilangan penyelesaian. Ayat di sini ada menggunakan perkataan seterusnya, bermaksud soalan yang ketiga ini berkait rapat dengan soalan yang kedua dan soalan yang pertama. Kita menggunakan maklumat daripada 1 dan 2 untuk menjawab soalan yang ketiga. Okey, untuk melakarkan satu garis lurus, kita perlukan persamaan garis lurus. Jadi daripada persamaan yang diberi ini, kita cuba ungkapkan dia menjadi satu persamaan garis lurus. Okey, kita lihat ya apa yang diberi dalam soalan ini, terutamanya yang ini. Tengok sama tak dengan apa yang diberi dalam soalan. 2 sin x per 2 cos x tolak secant x sama dengan tangent 2x. Okey, kita tak boleh gantikan, ini hampir sama saja dengan apa yang ada dekat sini. Okey, cumanya dekat sini 2 sin x, di sini 4 sin x. Okey, jadi kita kena jadikan ini 2 sin x. 2 sin x bahagi 2 cos x tolak secant x. Okey, oleh kerana dekat sini 4, jadi saya buatkan kurungan. Okey, tak buatkan kurungan, letak 2 di luar. Jadi 2 darab 2 akan dapat 4 sin x. Jadi buatkan kurungan, letakkan 2 tu di luar dan yang ini pindahkan ke sebelah kanan. Sama dengan negatif x per 2 pi. Okey, seterusnya barulah kita dapati yang ini sama seperti yang ini dan kita boleh gantikan dia sebagai
tangent 2x. Jadi dalam kurungan ini saya gantikan dia sebagai tangent 2x. Okey, untuk yang ini ditulis sebagai tangent 2x. Okey, sama dengan negatif x per 2 ini darab, pindahkan ke sebelah kanan jadi bahagi. So 2 darab dengan 2 dekat sini, jadilah dia 4 pi. Okey, seterusnya kita nak kaitkan pula dengan apa maklumat yang diberi dalam soalan 2. Soalan 2 ialah diberi negatif tangent 2x adalah bersamaan dengan y. Sekarang ni tangent 2x sahaja. Kita kena, untuk jadikan dia y, kita kena ada tanda negatif di sini. So, sini negatif, pindahkan dia ke sebelah kiri. Jadi maksudnya, dia jadi negatif tangent 2x adalah sama dengan x per 4 pi. Jadi yang ini sekarang, yang ini okey, boleh ditulis sebagai y. Maka y adalah bersamaan dengan x per 4 pi. Okey, bagaimana kita nak melukiskan garis lurusnya? Jadi di sini bila persamaannya y sama dengan x per 4 pi. Okey, saya buat kat sini ya. Y sama dengan x per 4 pi bermaksud c dia tak ada. Sebab dia garis lurus kan, y sama dengan m, x tambah c. Jadi c-nya tak ada, bermaksud c dia kosong. Jadi dia akan melalui kosong-kosong kat sini. Ataupun kita boleh juga buat bila x sama dengan kosong, maka bila gantikan sini kosong, kosong bagi dengan 4 pi ialah kosong, maka y pun kosong. Jadi koordinatnya di sinilah. X kosong, y kosong. Seterusnya kita pilih nilai yang kita ada dekat sini, pi, katakan pi. Bila x-nya sama dengan pi, maka y-nya adalah sama dengan, gantikan x ni dengan pi, so pi per 4 pi. Jadi kita akan dapat ty-nya ialah sama dengan 1 per 4. Jadi untuk tandakan dia di sini, bila x-nya sama dengan pi, y-nya ialah 1 per 4. Jadi kalau 1 kat sini, 1 per 4, letaklah lebih kurang di sini. Okey, kemudian kita ambil pembaris, sambungkan. Okey. Jadi kita dapati disuruh cari tadi bilangan penyelesaian, bermaksud kita tengok ada berapa kali dia bersilang di antara garis lurus dan juga yang lengkungan warna biru. Jadi di sini kita dapati persilangannya adalah yang pertama di sini, ini biru, ini garis lurus. Jadi yang ini merupakan persilangan. Yang kedua ialah di sini. Okey, bila persilangan lagi sekali dan akhir sekali yang ujung sini. Okey ni. Jadi dia ada 3 persilangan. Jadi bermaksud bilangan penyelesaiannya ada 3. Jadi kalau soalannya ditanya cari bilangan penyelesaian, maka bilangan penyelesaian adalah sama dengan 3. Okey, jadi saya dah tunjukkan dekat sini soalan yang berkaitan dengan fungsi trigo kertas 2 yang mana selalunya menggabungkan di antara buktikan. Kita membuktikan menggunakan rumus yang ada. Buktikan yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Kemudian yang kedua ialah melakarkan graf. Kemudian yang ketiga ialah kita mencari bilangan penyelesaian apabila diberi suatu persamaan macam ni. Jadi kita kena dapatkan garis persamaan garis lurusnya dulu. Lepas tu baru kita boleh lukis dan cari titik persilangan antara garis lurus dan juga lengkungan graf fungsi. Okey, jadi bilangan penyelesaiannya 3. Jadi soalan begini selalunya membawa 8 markah. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa untuk like dan subscribe.